أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا شاكرا حمدا صابرا حمدا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur yang macam mana? Kita mengucap, bukan setakat kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ialah doa yang terbaik. Bismillah itu satu perkataan yang paling bagus. Subhanallah. Alhamdulillah itu adalah doa yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmatullah sekalian. Kita macam mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelbagai nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Subhanallah. Kita kena bersyukur semua ini. Kerana tuan-tuan dan puan, nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa iman dan juga Islam ini, tuan-tuan dan puan, harus kita syukuri. Bukan senang untuk mendapat nikmat iman dan Islam ini. Walaupun orang itu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Islam, tapi hidayah itu milik Allah, bukannya milik Rasulullah SAW. Subhanallah. Alhamdulillah, kita ni walaupun jauh dengan Rasulullah SAW, Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, meninggalkan kita, tetapi ajaran Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu masih lagi ada. Diteruskan oleh para sahabat, 124,000 para sahabat. Subhanallah, yang pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in, berapa ramai para tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat. Kemudian para tabi'in. Subhanallah, mereka mempertahankan Islam, mereka memperkembangkan Islam ini dalam pelbagai perkara. Allahu akbar walillahil hamd. Sehinggalah sampai ke tempat kita. Allahu akbar. Apa yang sampai ke tempat kita? Perkara yang sudah dibahas, perkara yang sudah berikan panduan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk kita mengamalkan agama Islam ini. Subhanallah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Jika kita bercakap tentang Ramadan, pasti ramai yang sudah tahu apa itu Ramadan. Ramadan dari segi bahasa apa? Ramad ini, tuan-tuan, puan, ialah pasir. Kan ramad, debu pasir. Tapi istilah ialah bulan Ramadan ialah salah satu daripada bulan-bulan hijrah. Yang mana bulan hijrah ini, bulan Ramadan ini, semua orang Islam diwajibkan berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum, serta mengurang ataupun memantau, memastikan mulutnya ini, pencendera dia ini tidak digunakan untuk mengurangkan pahala ataupun membatalkan pahala, atau membatalkan dia punya puasa. Subhanallah, hebat kan? Dan apakah sebenarnya diperlukan untuk apakah kita perlu berpuasa? Kerana satunya arahan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu arahan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kelebihan dia di situ. Kelebihan bagi orang berpuasa ialah pertama ialah menguatkan iman. Tuan-tuan dan puan, kuatkan iman kita. Sebab dia rukun Islam. Patuh kepada perintah Allah SWT, menguatkan iman kita. Subhanallah. Dan di dalam puasa itu kena ada pelbagai perkara yang kita buat. Salat, kita berpuasa, kita berzikir, bersedekah, menolong orang, memberi cadangan yang bagus, cadangan baik untuk orang. Kita beri ceramah itulah cadangan baik. Memberi kata-kata yang baik kepada orang. Subhanallah. Sehingga dia menjadi orang yang terbaik
Ramadan. Ramadan ini merupakan madrasah. Ramadan ini juga adalah tempat kita untuk menggali pelbagai ilmu. Juga kita mengetahui tentang pahala-pahala yang gandaannya besar. Membaca Al-Quran pada hari-hari biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 markah, 10 pahala, satu huruf Al-Quran dibaca. Tapi bila bulan Ramadan dia akan digandakan sehinggalah ke 700, tuan-tuan. 700 kali ganda pahala. Satu pahala itu, tuan-tuan, besarnya seperti bukit. Seperti gunung, satu pahala. Kalau dua gunung. Gunung ini pula gunung yang berisi apa? Tentu lihat pahala ini berisi sesuatu yang ada harga. Lebih tinggi nilainya daripada emas, belian dan sebagainya. Subhanallah. Kalau bismillah, ba sin 2 perkataan, mim 3, alif lam lam ha, ada 4. Allah ada 5. Bismillah berapa sudah pahala kita, sehingga dia boleh jadi 700 pahala kali ganda. Subhanallah. Untuk satu pada bulan Ramadan, maka banyakkanlah pahala kita, ya. Kemudian di bulan Ramadan kita digalakkan menggandakan. Apa mau diganda, tuan-tuan? Mengganda apa? Sedekah. Menggandakan solawat, menggandakan solat sunat, menggandakan nasihat-nasihat yang baik untuk orang, menggandakan idea-idea yang bernas, menggandakan semua perkara-perkara yang baik pada bulan Ramadan ini. Sebab Ramadan adalah madrasah ataupun sekolah untuk mendidik kita. Ramadan juga kita menghalang diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Subhanallah. Kalau pada bulan Ramadan kita kena jaga mata, panca indera kita ini daripada melakukan perkara-perkara dosa, tuan-tuan. Dan itulah darjat kita, hendak mencari darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah nikmatnya Ramadan. Dan Ramadan, tuan-tuan, kena wajib bayar zakat fitrah. Kalau di Sabah sekarang zakat fitrah RM7, bayar je lah. Dan berusahalah untuk membayar. Sebab, tuan-tuan, RM7 itu apabila ada 100 orang, jadi berapa? 700. 700 itu, tuan-tuan, boleh menolong fakir dan miskin untuk membina hidup mereka. Kan kalau ada dibahagikan kepada zakat fitrah ini, kita kena bagi kepada amil, bagi juga kepada fakir miskin. InsyaAllah pada Syawal nanti mereka akan merasa ada makanan jurang. Subhanallah. Dapat seorang RM50. So, alhamdulillah. Itulah dia pentingnya zakat fitrah. Dan sebenarnya zakat fitrah ini mesti ditunaikan, wajib ditunaikan. Walaupun budak itu baru lahir di muka bumi ini. Pada bila? Walaupun ada yang bayi lahir dan terus meninggal masa 5 saat, ya, 1 saat, dia kena bayar zakat fitrah. Hebat kan? Zakat fitrah inilah mensucikan, fungsi dan mensucikan diri kita. Fitrah, zakat fitrah, menyuburkan fitrah kita menjadi seorang bayi kembali. Zakat, perniagaan dan sebagainya mensucikan perniagaan kita. Subhanallah. Itu di sisi Allah SWT, dia akan jadi suci lah. Subhanallah. Hebat kan? Itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Daripada bulan Ramadan ini juga ada satu malam dikenali sebagai malam Lailatul Qadar. Carilah pada 10 akhir Ramadan. Sekarang kita berada di pertengahan 16 Ramadan. Subhanallah, 15 Ramadan, esok 16 Ramadan. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita pertemukan Lailatul Qadar. Allahumma barik lana ya Allah fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadri. Di mana malam Lailatul Qadar ini juga dipanggil sebagai malam ketentuan, malam kemuliaan. Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Yang mana, tuan-tuan, apabila kita bersedekah pada hari-hari biasa, kita akan dapat hari itu je lah, saat itu. Tapi ini 83 per 3 bulan. Subhanallah. Berapa tahun kita beramal? Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lailatul Qadar, tuan-tuan, dia cuma datang setahun sekali sahaja, dan dia pasti datang. Untuk apa?
untuk menenangkan alam ini. Kata saintis, apabila yang berada di angkasa sana tidak akan berlaku matahari itu, dia punya tidak akan ada macam radioaktif pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Matahari maknanya dalam setahun itu dia akan berehat. Begitu jugalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam bulan Ramadan banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Kita berpuasa tuan-tuan, bagi peniaga banyak dia punya dapatan. Subhanallah. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Itulah kenikmatan dalam bulan Ramadan. Ya, dan di bulan Ramadan juga kita makan sebulan bersama keluarga, alhamdulillah. Kita boleh bersedekah dan bersedekah. Subhanallah. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian daripada saya tentang kerahmatan yang dibawa oleh bulan Ramadan. Semoga kita sentiasa beristiqamah dengan bulan Ramadan. Allahu akbar. Para sahabat pun amat menanti-nantikan kehadiran Ramadan. Tapi tuan-tuan dan puan, ingatlah, apabila mati seseorang itu, maka Allah akan mencabut segala-galanya. Akan mematikan turut mati juga, melainkan tiga perkara. Pertama, ilmu yang dimanfaatkan. Kedua, sedekah. Ketiga, doa daripada anak-anak yang saleh. Subhanallah. Kita pasti tahu kisah sebagaimana Nabi Isa alaihissalam telah menghidupkan salah seorang daripada anak Nabi Nuh. Dan kita mendengar cerita gharib ini. Dia telah menghidupkan seorang anak Nabi Nuh. Dan dia bercerita tentang bagaimana keadaan perkara pada zaman Nabi Nuh. Dia hidup. Maka para sahabat Nabi Isa bagi tahu, ya Nabi Allah, kita bawalah anak Nabi Nuh ini supaya di kampung kita, supaya orang nampak. Maka Nabi Nuh pun bagi tahu, ingatlah wahai sahabat-sahabat tu, al-hawariyin, sahabat-sahabat tu, mereka yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki dia sudah putus. Allahu akbar. Amat hebat para nabi bercakap kan. Rezeki dia sudah putus. Kalau dia hidup juga, rezeki dia tidak akan ada lagi. Subhanallah. Maka rakan-rakan, kawan-kawan, begitulah kesudahan bagi orang yang telah mati. Dan maka kita bagilah dia hadiah bacaan Al-Fatihah. Anak-anak dia kan, Al-Fatihah, sedekah. Sedekah. Allahu akbar. Jadi saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa subscribe Kirana Studio. Wassalam.